Siaran 25 Ogos 2022. Gesekannya cukup mengasihkan. Pada usia 10 tahun, dia mencipta kejayaan diri dalam seni muzik ini. Kesihatan mata perlu diutamakan. Penyakit katarak menyerang pada usia lewat 50-an. Apakah prosedur dan rawatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua penonton-penonton setia kami. 9.30 pagi dah duduk depan TV. Menyaksikan kami. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong kami. Saya Ani Mizati dan juga Nas Rahman bersama dengan anda pada pagi ini. Untuk mencetuskan keceriaan dan juga inspirasi di pagi hari. Seperti kita lihat di tadi pengisian kita pada hari ini. Wow, gesekan biola yang pastinya akan mengasyikkan jiwa anda daripada seorang adik yang berumur 10 tahun. Ya, 10 tahun dia dah ada bakat macam tu. Nanti kita akan bersama dengan adik si kecil yang berbakat besar ni. Tapi sebelum tu, kepada anda semua yang berada di sekitar Kuala Lumpur dan mana-mana sahaja, pastinya anda nak tahu kan keadaan cuaca. Macam biasa kita akan kongsikan, ini dia di Semenanjung Malaysia. Wow. Hujan di sekeliling Semenanjung Malaysia, kecuali di Melaka dan juga Putrajaya. Tapi untuk lain-lain negeri, kita sediakan payung sebelum hujan. Di Sabah dan Sarawak juga keadaannya adalah sama. Kalau kita lihat di sini. Ini dia. Hujan Anim. Apa nak buat? Jadi rancang perjalanan anda dan juga Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan ramalan cuaca yang signifikan ini. Seperti mana yang anda dapat saksikan, tiupan angin di rantau negara dijangka menjadi lemah dari pelbagai hala dalam tempoh 27 hingga 30 Ogos 2022. Jadi keadaan ini adalah kondusif untuk pembentukan awan ribut petir terutama pada sebelah petang hingga awal malam. Jadi kepada anda semua tahu petang hingga ke awal malam, jadi kita rancanglah perjalanan yang baik. Rancangkan perjalanan seperti yang saya katakan, sediakan payung sebelum hujan. Dan kalau kita lihat hujan di sekeliling Malaysia ini membawa kesedihan di hati, apa kata kita ceriakan suasana dengan gesekan biola adik kita Adawiyah. Dah dengar Adawiyah. Semangat. pertama kalinya
Sebenarnya saya nak berzapin sambil mendengar lagu Jalur Jalur Gemilang. Gemilang. Macam tu Laila. Assalamualaikum. Kita jemput juga ini dia bapanya turut bersama-sama dengan kita. Memang sini. Silakan. Itu dia. Ini dia. Kita Selamat datang. perkenalkan dulu lah ya. Adik Fatricia Adawiyah Muhammad Farid dan juga ayahnya Muhammad Farid, Muhammad Raji yang pastinya bangga dengan pencapaian putrinya di sini. Mereka datang dari Tangkak Johor tau. Hari ni ke sini. Jom kita ke sana sikit. Okey, silakan. Sini je tapi kita ke sebelah sana sikit. Jadi tadi Anim dah teruja ni sebab orang Johor dah datang studio ni. Mestilah. Itu mesti. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan juga. Okey ke adik Adawiyah? Macam mana? Hari ni pertama kali kan datang ke Sri Pentas? Ya. Pertama kali. Pagi-pagi tadi saya dah nampak dia dah datang. Dengan maknya, dengan kakak. Terima kasih bersama dengan kami. Tapi kalau kita tengok di media sosial kan. Betul. Wah, memang dah cukup mantap adik Adawiyah kita yang telah membuat persembahan di pelbagai tempat termasuk di Riviera. Saya nampak dekat Melaka pun ada buat sekali ya. Jadi bila adik Adawiyah mula bermain biola? Saya start main violin pada 4 tahun. 4 tahun? Sekarang umurnya 10 tahun. Ya. 6 tahun berkecimpung dengan Macam mana datang minatnya? Mungkin bapaknya juga nak kongsikan. Macam mana nampak minat anak ni? Mulanya tu dia ketika dia umur 4 tahun tu dia banyak macam bersiul dalam rumah. Bersiul? Itu. Untuk orang Melayu kan, nak bersiul dalam rumah kan, orang tua kan. Nanti kau Ya, betul. Jadi tu saya dalam umur 5 tahun tu saya masukkan dia kelas muzik lah. Dan biola ni pilihan adik sendiri ke macam mana? Saya memang minat violin. Wah, jadi masuk dan terus tahu? Ya. Masuk dan terus pilih? Maknanya masa kecil-kecil tu tak ada peralatan alat muzik lain yang dipilih lah. Memang terus nak main biola. Ya, dulu saya minat beli gitar mainan dekat DIY ke. Saya memang minat gitar macam benda-benda macam string. Gitar boleh main juga anaknya? Tadi dia boleh main piano. Dia boleh main piano. Kurang sikit lah. Kurang sikit. Jadi di sini kalau nak belajar orang kata sampai ke negeri China kan. Jadi betul. walaupun berumur 10 tahun, grade 3 violin ABRSM atau Association Board of the Royal Schools of Music, juara kategori violin open, pernah masuk pertandingan. Dan juga mendapat Gold Award Rockfest School Asia Malaysia 2022. Dia bukan calang-calang tau. Dia gold dapat, juara dapat. Ini antara pencapaian lah anak setakat ini. Macam mana bapaknya mungkin sangat-sangat bangga lah kan. Alhamdulillah dengan pencapaian anak setakat ini. Cuma apa yang dia minat tu saya sokong aje lah. Betul. Ayah punya jawapan memang steady. Betul. Apa minat anak, kita sokong. Betul. Sampai inilah dia kalau mak dia ada banyak risau sikit ya, maknya. Ya ke? Ada kerisauan? Jari anak nanti kasar. Kan? Mak dia macam banyaklah sikit fikir. Ada tak? Apa selalu mak cakap bila Adawiyah nak pergi training, nak pergi kelas? Apa mak selalu pesan? Macam tak ada pesan. Kalau saya yang kadang kalau saya main violin tangan cepat peluh. Kadang kuku saya pernah juga kalau jadi hitam jadi reput sini. Itulah dia berlatih. Pasal saya pun vibrate kan. Tolak. Untuk hasilkan vibrato. Kuku je. Tapi sekarang dah ada elok. Tapi dah okey lah. Dia dah tahu macam mana nak jaga dan sebagainya. Okey, siapa yang belikan biola ni? Ayah. Dan kita sebagai ibu bapa ni kan kadang-kadang bila kita tengok anak-anak macam ni, kita tak tahu macam mana kita nak bawa dia atau mencungkil bakat dia. Kadang-kadang tekan kuat sangat takut dia tiba-tiba mengajuk. Macam mana? Nasihat ayah. Cuma saya apa yang dia minat tu saya ikut aje lah. Dan saya bagi dia galakan lagi. Galakan saja. Maknanya pernah tak kalau macam hari-hari yang dia nak kena pergi training, nak pergi kelas tu, mungkin ialah budak-budak kan dia kadang-kadang berperang dengan emosi juga kan. Macam mana? Dia cuma macam Adawiyah ni dia tak banyak cakap. Cuma dia kalau dia dekat rumah macam dia moody ke dia akan masuk bilik, dia akan capai violin dia lah. Melayan ke? Dia macam tu lah, dia buat dekat bilik sendiri kan. Old school sangat lagu tu. Ada boleh. Adik pun mesti tahu. Lagu favorite yang memang kalau waktu sedih, waktu happy ke tak kisahlah. Memang menjadi pilihan Adawiyah. Lagu apa? The More Represent by My Heart. Wow. Sophisticated sungguh. Boleh ke kalau dendangkanlah makcik dengan pakcik kat sini? Dengan aunty nak dengar. Okey, sila. Lirik dia abang ingat lupa. Saya song. Itulah dia. Itu lagu favourite saya.
saya. Lagu tu lah yang buat saya menang Kids Got Talent, Rock Fest Kul Asia. Macam. Tapi jarang tau kita interview anak-anak yang memang dia main violin dan sebagainya. Dia punya mulut pun turut petah berkata-kata. Confident diri dia pun macam dah biasa jawab soalan. Memang selalu kena interview dengan wartawan ke? Dah biasa lah tu. Okey, cita-cita untuk menjadi pemain biola antarabangsa ke macam mana? Cita-cita saya nak jadi seorang violinis yang macam Akak Shirot. Macam Carolina lah idola saya. Okey. Okey. Awak sebut pun kadang-kadang kita kan aja. Sebab kita yalah, pakcik dengan pakcik ni bukannya. Itulah dia kalau kita nak. Tapi kita harapkan yang terbaik jugalah untuk kalian kan. Bapaknya mungkin apa lagi perancangan untuk anak yang dah pun dirancangkan, direncanakan setakat inilah. Yang saya rancangkan cuma inilah kalau dia belajar violin tu dia sekarang tahap 3. Saya kalau boleh nak dia sampai habis lah. Sampai tahap 8 Sampai tahap 8 ke kan. Sampai habis lah. Macam mana dengan anak-anak yang lain? Ada menunjukkan bakat juga? Oh tak ada. Tak ada. Cuma dia seorang aja. Dia seorang aja. Mana tahu ada lagi satu boleh main bongo ke apa. Keluarga Encik Farid memang ada yang dalam bidang muzik, bidang itu yang pelik tu tuan. Memang tak ada. Selalu tak ada. Cuma dia seorang. Talent ni dia macam datang daripada Cuma dia seorang saja. Dia pencetus lah. Dia pencetus talent dalam keluarga ni insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi awak orang pertama dalam keluarga yang membawakan bakat muzik ni kat mana ni? Malaysia. Kat rumah. Jadual violin baby. Baby ke? Oh lah. So dia siap ada jadual untuk berlatih dalam satu hari berlatih berapa jam? Paling lama pun 5 jam. 5 jam. Yelah lepas tu dah kena buat homework. Homework malam. Homework malam. Jadi malam memang mak ayah tak kasih sentuh biola. Kadang macam tu juga. Cikgu juga nak sentuh. Tapi malam fokuskan belajar lah. Macam ni imbangkan masa Encik Farid. Pastikan anak-anak tu walaupun minat dia kan tapi sekolah tidak ketinggalan. Cuma saya minta dia cukup rehat lah. Betul kan? Cuma waktu terluang tu dia nak berlatih lah kan. Tapi dia banyak dalam bilik dia buat sendiri itulah dia ni kan berlatih. Kita sebagai ayah ataupun ibu kadang-kadang kita rasa terkilan juga. Kadang-kadang kita rasa guilty sebab kita memberi terlalu banyak tekanan kepada anak-anak kita. Macam mana pendapat Encik Farid? Dia kalau dia main violin dia untuk dia nak cover lagu baru-baru belajar nak cover lagu yang barulah kan. So saya tak ada beri tekanan lah. Saya pun cakap buatlah yang terbaik. Pandai-pandai dia lah. Itu memang bakat dia kan. Ini idola dia. Ini dia. Yang tadi kan dia sebutkan dia nak sampai ke tahap menjadi seperti Shirot. Ini dia. Shirot sebenarnya. Jadi apa yang dah pernah belum bermain ataupun buat persembahan dengan Shirot? Belum. Belum pernah jumpa lagi. Jumpa pun belum. Inilah dia. Mungkin menjadi jejak kasih di Malaysia hari ini kita temukan anda berdua untuk mengadakan satu konsert istimewa. Manalah tahu hari ini Shirot saksikan awak punya persembahan, apa yang nak cakap dengan Kak Shirot? Apa nak cakap dengan Kak Shirot ni? Idola awak ni. Dia tengah tengok ni. Dia tengah tengok lah. Manalah tahu. Boleh cakap kat situ. Okey. Saya memang minat dia sejak dari darjah 1. Teringin nak main saya teringin nak main dengan dia. Saya teringin nak main dia, cover dengan dia. Sama. InsyaAllah berjumpa. Kak Shirot kalau sudah mendengar di sini, itulah dia. Adik Adawiyah teringin sangat untuk bersama-sama dan berkongsi karya bersama Kak Shirot kita. Alhamdulillah. Nanti ajar kita boleh ajar. Ajar main. Simple je. Itulah dia. Nak gesek biola ni apa kaedah dia? Apa benda pertama yang awak belajar? Bow. Bow. Sebaik cucuk mata. Jadi dengan bow ni macam mana kita nak gesek? Cara dia pegang macam ni. Nak pegang kena betul juga. Pegang. Boleh tak? Boleh ajar saya tak? Okey. Bulu dia buat daripada ekor kuda. Ekor kuda. Ya. Awak pegang macam awak pegang macam memancing Itulah dia. Sebab saya pandai macam ni je kan. 1, 2 pancing. Okey, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya. Gesek sekali. Saya gesek. Awak nak try ke? Saya teringin dari saya sekolah lagi saya nak gesek. So dia ada cara dia kan? Saya dalam perjalanan menjadi ahli muzik antarabangsa. Terima kasih Adawiyah. Maknanya tak terlambat lah untuk bayi-bayi kami ni belajar biola. Boleh lagi lah. Boleh ikut. Sifu, tolong ajar saya Sifu. Terima kasih. Okey, itu dia. Patricia Adawiyah Muhammad Farid dan juga Encik Muhammad Farid Mat Raji. Bapa kepada adik Adawiyah yang bersama-sama dengan kami. Dan kita harapkan agar semua rakyat Malaysia support lah kan. Menyokong talent-talent ataupun bakat seperti adik Adawiyah ni. Dan kita kat sini dari MHI pun mendoakan kejayaan adik Adawiyah. Amin, insyaAllah. Amin. Baiklah, kita akan berehat seketika di MHI. Sementara itu, dengarkanlah gesekan biola daripada Adawiyah. Silakan.
Terima kasih. Lagu apa-apa? Main je lagu apa-apa. Silakan. Baik, kembali di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa bersama dengan kami. Kali ini kita nak kongsikan topik tentang kesihatan dan juga isu semasa rakyat Malaysia sebenarnya sekarang ni kan. Yang tak diam ataupun tahu tak tahu sebenarnya kita berhadapan dengan satu situasi. Ya, situasi di mana Malaysia bakal menjadi atau mencapai status negara tua pada tahun 2030 dan tanda aras dia 15% daripada penduduk Malaysia akan berumur 60 tahun ke atas dan dengan itu pelbagai penyakit yang bakal menjelma menjelang hari tua. Itulah kaitannya dengan kita punya topik pada hari ini iaitu katarak mata. Apa kaitannya? Anda saksikan dahulu laporan yang telah pun disediakan oleh wartawan kami Ashikin. Saksikan. Pada tahun 2020, kajian menunjukkan penduduk di Malaysia dijangka akan mencecah seramai 33.7 juta orang. Sebanyak 3.8 juta atau 11.8% adalah dalam kalangan warga emas. Antara penyakit yang sering dikaitkan dengan warga emas ialah katarak, iaitu kanta yang jernih dan lutsina berperanan untuk memfokus cahaya ke retina. Kanta mestilah jelas untuk retina menerima imej yang tepat. Jika kanta berkabus akibat katarak mata, imej yang dilihat akan menjadi kabur dan boleh menyebabkan buta jika diabaikan. Pada peringkat awal, katarak boleh diatasi dengan penggunaan cermin mata. Antara faktor dan risiko katarak pada usia 65 tahun ke atas adalah disebabkan oleh faktor genetik, penyakit metabolik seperti kencing manis dan penggunaan steroid pada jangka masa yang lama. Penglihatan akan berkabus atau kabur, mengalami kesulitan melihat pada waktu malam dan penglihatan berganda atau berbilang imej dalam satu mata. Bagi mengurangkan risiko penyakit ini, amalan diet yang seimbang dengan pengambilan nutrisi makanan yang bersesuaian amat digalakkan selain mengawal kondisi kesihatan diri. Menurut tinjauan Mata Kebangsaan 2 NESTU 2014, 413,000 penduduk di negara ini yang berumur 50 tahun ke atas mempunyai masalah penglihatan. Dengan jumlah itu, 113,000 orang menjadi buta dengan 43,000 daripadanya dikenal pasti berpunca daripada katarak. Rasa macam nak tengok cermin lah pula, tengok mata kita betul kabur ke tidak. Kan? Sebab apa yang paling dirisaukan apabila situasi ini boleh menjadi teruk sehingga seorang individu itu boleh buta. Boleh mencapai ke buta dan lebih daripada 40% orang warga emas cenderung kepada katarak mata. Ya. Wah, itu maknanya statistik yang melibatkan angka yang jumlah ataupun besar lah kan. Yang kita boleh melibatkan perlu kita bangkitkan isu ini supaya kita tahu bagaimana untuk mengelakkan ataupun rawatan yang terbaik. Jom kita terus sahaja, secara maya sahaja kita dapat bawakan kepada anda semua Dr. Maimunah Munaim, pensyarah perubatan dan pakar runding ophthalmologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kita hari ini. Pastinya kita nak mengetahuilah sebagai mukadimah ataupun permulaannya apakah itu katarak mata. Sebab kita tahu mungkin ini tak nampak, boleh buat buta, tapi sebenarnya definisi yang kita perlu fahami. Silakan. Okey. Alright. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Malaysia hari ini. Okey, sebenarnya seperti yang laporan yang tadi kita dengar, katarak mata ni sebenarnya asal kita punya kanta mata ni adalah jernih, transparent. Jadi seseorang tu mendapati pandangan dia kabur, maksudnya kanta dia tu dah semakin keruh. Jadi bila semakin keruh, cahaya tu tak dapat nak menembusi ke dalam mata dengan sempurna. Itu akanlah mengadu kepada doktor ataupun mengadu kepada anak dia bahawa mata tu rasa kabur tapi tak sakit. Yang tu yang kena faham. Apa yang menjadikan kanta mata kita tu kabur, doktor? Okey, sebab
untuk mendapatkan mata pandangan yang jelas, dia mesti cahaya tu menerusi satu yang orang kata jernih lah daripada Lucina. dia. Transparent kan. Jadi kanta tu bila dia melalui, contohnya tadi kita tahu proses penuaan. Okey, bila proses penuaan, kanta punya metabolisme tu sendiri pun dah berubah. Dia dah berubah. Jadinya lama-lama dia menjadi lekap, menjadi keruh. Okey. Dia punya kepandangan menjadi kabur. Bagaimana kita nak tahu lokasi macam mana lokasi katarak itu sendiri bila di bahagian mata ni kat mana yang kita boleh nampak? Adakah di layer yang pertama mata kita boleh nampak dengan secara fizikalnya ataupun bagaimana, doktor? Macam okey, sebab kita selalu kadang confuse kan, ada orang kata dia ada selaput. Ada orang di bahagian luar. Tadi ada gambar yang terakhir tu, itu selaput di bahagian luar. Sebenarnya kanta mata kita tu terletak di belakang anak mata. Di belakang. So dia bukan selaput ya, dia sebenarnya di dalam kanta mata kita ya. Kanta mata tu bila dah bertukar menjadi keruh, dia menjadi selaput. Dia tu di belakang anak mata. Macam dalam gambar sekarang ni, kita dapati anak mata tu telah diberi ubat, dititis ubat menjadi besar. Selalu anak mata kita kan kecil je kan? Betul. Okey. Jadi apa selain daripada penuaan lah, apakah puncanya dan boleh kita elakkan lah dari segi pemakanan ke, gaya hidup ke dan sebagainya? Silakan doktor. Lain daripada tadi proses penuaan, selain itu kecederaan pada mata. Selalunya orang muda lah kecederaan kerja. Lepas tu penggunaan ubat-ubatan, ubat titis tanpa pengawasan doktor dengan betul. Contohnya steroid dengan berlebihan. Lepas tu satu lagi pengidap kencing manis. Sekarang ni kita dapati trend rakyat Malaysia dia ada kencing manis pada usia muda. Jadi usia muda tidak terkawal, makanya apa yang berlaku boleh mendapat katarak pada usia muda lagi. Okey, apa antara rawatan-rawatan yang boleh dilakukan oleh mereka yang mempunyai situasi katarak mata ni? Sebelum ke peringkat pembedahan seperti mana yang visual kita dapat saksikan tadi, adakah rawatan lain, doktor? Pada peringkat awalnya, jika pesakit tu dapat melihat lagi, jadi kita perlu bantuan dengan cermin mata. Masih bantuan cermin mata. Tapi bila dah peringkat akhir, maksudnya semakin lama semakin kabur, nak buat kerja rutin harian pun dah tak boleh, maka kita akan nasihatkan pesakit untuk menjalani pembedahan. Memang tak ada lagi lah ubat-ubatan ke ubat tablet ke titis mata untuk merawat katarak ni. Jadi doktor dah declare hari ni sebab kita nampak dekat online, dekat mana-mana lah, Facebook ke dan sebagainya, memang banyak yang menawarkan ubat-ubatan, suplemen-suplemen yang katanya boleh bantu untuk mengelakkan masalah katarak mata. Apa komen doktor untuk mereka yang memilih cara sebegini untuk merawat keadaan ataupun situasi mereka? Pertama sekali saya memang nasihatkanlah setiap yang mengalami masalah mata berjumpa dengan doktor mata. Sebab kadang-kadang masalah mata kita tidak sama. Mungkin yang ni ada selaput mata, yang ni ada glaukoma. Jadinya pastikan dulu diagnosis tu betul. Bila diagnosis betul, boleh meneruskan rawatan yang sepatutnya. Faham. Jangan kata macam ada masalah kat mata je, semua kita libatkan dengan masalah katarak kan? Tepat sekali. Dan kadang-kadang ada juga yang menidakkan seperti sebenarnya saya ni penat kan. Sebenarnya dia tak nak dibedah ataupun tak nak pakai ubat. Jadi kepada anda yang ingin cakna tentang simptom-simptomnya, kita bersama dengan seorang mangsa yang sudi berkongsi pengalaman merawat katarak mata beliau. Kita saksikan. Siapa sangka pandangan mata yang sering kabur dan dikaitkan dengan rabun rupa-rupanya merupakan penyakit katarak. Itulah yang dapat digambarkan keadaan Haji Fazil Haji Abdullah, 66 tahun, yang dikesan mempunyai katarak mata pada tahun 2020. Saya mula pakai cermin mata pada usia 15 tahun. Saya didiagnos ada kencing manis sepadan pada usia 29 tahun. Jadi saya tak ambil ubat, saya diet dan jaga makanan. Sehinggalah satu ketika kenduri perkahwinan anak saya. Saya letih sangat, pergi buat cek, memang gula tinggi, confirm diabetik. Jadi apabila confirm diabetik, dalam program kerjaan kita ada pergi klinik untuk rutin cek
Orang diabetik semua ada rutin check, setiap bulan check. Depend on kita punya gula. Mula-mula sebulan sekali, kemudian Thailand ni 3 bulan sekali sebab under control. Dalam checking ni lah, di antara benda yang dicek setiap tahun ialah mata, jantung dan lain-lain lagi lah. Jadi yang pentingnya mata. Jadi alhamdulillah masa cek awal itu tidak ada apa-apa. 3 tahun yang lalu saya mula merasakan macam apa ni, haze ni tak selesai. Jerbu kan. Duk tanya apa, jerbu lagi? Kan kita tengok di luar tu, jerbu. Tak tahu kata cataract. Kemudian buat medical check up tentang mata ni. Technician yang check tu kata, cik ada cataract sikit. Pernah berkhidmat di sektor kerajaan dan kini mula aktif sebagai seorang usahawan dan aktivis sosial, dia menganggap keputusan untuk melakukan pembedahan pada Jun 2021 adalah tepat sebelum terus melarat ke tahap yang lebih serius. Buat semakan tahun berikutnya tu buat rutin lagi. Kali ini serius. Dia kata, technician kata, encik ni berat ni. Saya mula baca dan cara mandu pun dia jadi perlahan dan saya beli kantau untuk baca Quran. Setiap pagi baca Quran. Jadi kadang nampak, kadang tak nampak. Kadang nampak, kadang tak nampak. Jadi stres lah. Isteri dia nampak. Saya tak bagi tahu ahli keluarga tentang masalah itu. Saya bagi tahu anak-anak dan anak saya yang perempuan doktor, dia buat appointment untuk buat cek. Jadi alhamdulillah Allah yang aturkan. Semua ni Allah lah. Kita ada doa, Allah maafini fi basri, Allah ya Allah baikkanlah pemandanganku, pendengaranku, badanku. Jadi ini doa yang kita buat. Jadi Allah bagi mudah. Seminggu selepas cek tu terus buat operation kedua-dua mata. Mata kiri dibuat dulu dan kita dah boleh lihat dengan mata kiri. Seperti sedia maklum, katarak sering menjadi simptom utama kepada penyakit kencing manis. Namun berbeza dengan situasi Fazil Abdullah ini. Dalam cek tu, sebut tadi kencing manis tu, doktor cek di belakang mata, tidak ada kesan diabetes kepada mata. Setahun sebelum tu, mula nampak hazy. Duk ingat jerbu lah. Tu duk tanya orang, jerbu tak hilang-hilang lah. Kita tak perasan. Maknanya cataract ni you tak perasan. You tak perasan, you rasa hazy. Kemudian bila drive, you rasa letih kerana you strain your eyes untuk drive. And then bila tengok masa mesyuarat contohnya, bila orang buat pancaran, kita tenung sekejap hilang. Sekejap hilang. Jadi very stressful. Kalau you nak fokuskan dalam mesyuarat, memang penat lah. Kita habis mesyuarat letih. Lepas dah bedah ni, nampak terang, jelas. Alhamdulillah. Seperti memiliki mata baharu, rawatan katarak yang dilalui sedikit sebanyak mengembalikan pandangan yang jelas kepada panca inderanya. Pemeriksaan mata secara berkala juga masih dilakukan bagi mengekalkan kesihatan kedua-dua belah mata selain mengamalkan gaya hidup sihat. Itu dia. Apa yang merisaukan saya di sini ya. Walaupun ada dah rasa kabur-kabur tu. Bila kita tengok rencana sebegitu rupa, kita pun tiba-tiba gosok mata, betul ke? Dan apa lagi yang saya risaukan, walaupun penyakit ni sepatutnya lah 60 tahun ke atas, dan doktor pun ada di sini untuk kita bertanya di sini. Tapi Tuan Haji yang kita wawancara tadi, dia mengidap kencing manis sejak umur dia 29 tahun dan masalah bermula di sana. Jadi sebelum 60 tahun pun kita harus berwaspada, ya doktor? Betul. Sebab tu tadi saya cakap, masalah metabolik macam diabetes ni, dia boleh mempercepatkan lagi proses pembentukan katarak pada mata pesakit. Sekarang ni kita dah jumpa umur 40-an, 30-an pun dah ada katarak disebabkan oleh kencing manis. Jadi macam mana kita nak ni, mestilah daripada sekarang, daripada muda, kena kontrol pemakanan seimbang, senaman betul, elakkan merokok. Itu pun salah satu juga. Kalau kita merokok kan, bila kita radikal bebas tu, dia akan mempercepatkan lagi lah. Macam tu. Dan berhati-hati dengan ubat-ubatan yang kita ambil. Okey. Doktor, baru-baru ni ada satu artikel katanya Hospital Sultan Haji Ahmad Shah melakar sejarah apabila mereka mampu melakukan 120 pembedahan dalam masa 3 hari, 22 sampai 25 Ogos. Semuanya melibatkan katarak mata dan menuntut 100% lah, 100% daripada tenaga pekerja hospital di situ. Adakah kita dapat gambarkan yang sebenarnya prosedur ini senang dilakukan sebab 120 pembedahan dapat dilakukan dalam masa beberapa hari sahaja dengan teknologi yang kita ada sekarang ni, doktor? Betul. Sebab tu saya nak nasihatkan, sebenarnya jangan takut. Pembedahan ni sebenarnya
dia tidaklah orang kata yang digebang-gebungkan, menakutkan. Dia adalah day care surgery. Maksudnya pembedahan rawatan harian. Tak perlu bermalam, tak perlu berpuasa, boleh makan macam biasa. Dan dengan teknologi yang kita ada, dia punya pembedahan tu dah boleh dilakukan dengan singkat. Maksudnya dalam 15 minit insya-Allah boleh siap kalau tak ada apa-apa komplikasi. 15 minit boleh kita boleh selesaikan masalah ni. Wow. Ya, luka pembedahan pun amat kecil dan tidak perlu kita pakai jempitan. Sebab tu kita kena tahu sakit kita tu daripada awal supaya tidak susah untuk doktor tu untuk merawat. Kalau kita simpan lama-lama kan, takut nanti dia menjadi orang kata komplikasi yang berat lah. Kena ambil reaksi Nas bila melihat kepada prosedur yang sedang dilakukan sekarang ini. Minta maaf doktor, saya ni lemah semangat. Doktor, proses pemulihan macam mana doktor? Berapa lama? Kalau yang kalau luka kecil tu proses pemulihannya dalam 2 minggu hingga 1 bulan saja. 2 minggu hingga 1 bulan dan terpaksa berkurung di rumah lah saya dijangkakan ya. Okey, tapi kalau orang yang bekerja office, bekerja di pejabat, tidak melakukan kerja berat, angkat berat apa semua, sebenarnya after 2 weeks, selepas 2 minggu pun dia dah boleh masuk office. Dah boleh pergi bekerja macam tu. Maknanya selepas pembedahan, kita dapat terus clear vision ke ataupun macam mana? Macam mana penglihatan kita, tahap penglihatan kita lepas pembedahan tu? Pada permulaannya, sakit tu akan pedih sedikit. Lepas tu kabur pada permulaan, pada hari yang pertama. Hari yang kedua tu pandangan tu dah mula semakin lama semakin jelas. Semakin lama semakin jelas. Tapi kena ikutlah nasihat daripada doktor yang merawat. Contohnya kena titis ubat selepas tu untuk elakkan jangkitan kuman dan juga untuk bagi luka tu cepat sembuh. Kalau luka cepat dia dapat. Satu soalan saya nak tanya, bila kita dah lakukan pembedahan ni dan kita dah lakukan recovery kita dan sebagainya, adakah katarak ini boleh jadi lagi? Boleh jadi tak? Boleh dia kembali tak? Okey, alright. Selalu soalan ni ditanya. Bila kita dah buang selaput mata di mana kanta asal kita dan digantikan dengan kanta tiruan, maksudnya tak akan berlaku lagi katarak tu. Tak dengan ada kanta tiruan lah. Yes, kita kena masukkan kanta tiruan untuk membolehkan pesakit tu melihat dengan jelas. Mata kita dah tak original lah maknanya. Dah jadi bionic woman macam tu. Yes, maksudnya artificial lah yang telah. Tapi untuk mengelakkan daripada situasi jadi lagi serius lah kan doktor, itu satu kebaikan sebenarnya. Sebab tanpa kanta, kita tidak dapat melihat. Takkanlah nas dengan ni nak pakai cermin mata yang tebal kat depan. Jadi salah satu masalah yang saya dapat jangkakan lah kalau kita nak cuba meyakinkan warga tu atau warga emas untuk menjalani pembedahan ini. Mungkin ada tips daripada doktor. Macam mana? Betul. Sebab dia tengok pembedahan ni dia dah takut dah. Saya tengok pun saya dah seriau ni doktor. Apa cerita doktor? Okey, so nasihat saya untuk penonton-penonton di luar sana, pertama sekali kita kena dapatkan nasihat daripada doktor yang betul. Maksudnya, kita dengar kawan-kawan, ada setengah dia dengar daripada kawan dia, lepas dah buat operation ni, mata dia tak nampak. Actually, penyakit dia tu tak sama. Mungkin penyakit ni disebabkan oleh retina yang lekang, retina yang tanggal. Dia macam tu, proses dia tak sama. Operasi bedah pun tak sama. Jadinya, jangan risau. Doktor akan bagi yang terbaik untuk pesakit-pesakit. Kita kalau boleh nak tolong bagi semua dapat melihat dengan jelas, boleh membaca Quran, menonton TV, baca buku, semua kan. Rutin harian tu terjaga dan tidak menyusahkan. Kita nak tingkatkan taraf hidup kita dengan penglihatan yang lebih jelas. Dia mata ni ibarat satu, sangat berharga. Kalau kita tak nampak kan penglihatan kita pun macam kabur macam tu, macam mana kita nak teruskan kehidupan. Terima kasih banyak-banyak doktor berkongsi dengan kami. Kita bolehlah jumpa doktor sebab doktor nampak macam sangat lembut. Itulah dia. Saya rasa kurang takut kalau bila doktor berbicara. Saya rasa sangatlah kalau macam itu. Boleh. Tapi kalau doktor cucuk mata saya pelan-pelan doktor, pelan-pelan ya. Terima kasih. Okey, itu dia cataract. 11 care. Okey, TLC. Alhamdulillah. Itulah dia. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Maimunah Munaim, pensyarah perubatan dan pakar rundingan ophthalmologi yang kita bicarakan bersama. Kita harap hari ini punya perkongsian dapat membuka mata mereka di luar sana dan juga membuka hati di luar sana kan. Sebab apa? Dia daycare. Dia tak bermalam pun satunya. Dan saya tak sangka. Kita sedang menguatkan diri sendiri sebenarnya. 15 minit je. Korang dengar tu, 15 minit. Kalau kita nak katakan
pembedahan pun saya rasa 15 minit tak sampai tahap pembedahan, dia prosedur sahaja. InsyaAllah kalau anda mempunyai masalah penglihatan, berjumpalah dengan doktor, dapatkan nasihat yang betul dan bernas sebelum menjalani apa perawatannya. Okey, itu dia katarak mata yang kita kongsikan, merupakan punca dan sebagainya, rawatan yang mungkin menjadi pilihan anda. Kejap lagi kita nak kongsikan tentang Floria Diraja Putrajaya 2022. Apa cerita? Best ke tidak? Bunga yang cantik dan indah. Semuanya selepas ini di MH. Sepuluh 12 minit pagi. Selamat pagi kepada mereka yang mungkin baru je nak bersarapan ataupun dah pergi kerja. Sekarang ramai yang work from home lagi kan. Jadi kita harapkan agar sentiasa bersama dengan kami. Kita nak kongsikan. Ini acara setiap tahun. Dia dah kali ke-12 dah untuk tahun ini, iaitu Floria Putrajaya, Floria Diraja Putrajaya yang akan berlangsung di Anjung Floria Presin 4. Bila dan apakah keistimewaannya? Jom kita minta individu yang paling sesuai untuk menerangkan. Puan Landscape Architect Haslinda Khalid. Puan Haslinda bersama dengan kita, pengarah perancangan dan pembangunan Taman Jabatan Landscape dan Taman Perbadanan Putrajaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih bersama dengan kita. Kali ke-12 diadakan untuk tahun betul. ini. Dah bertahun-tahun pastinya keistimewaan demi keistimewaan dipamerkan seperti dengan event ataupun dia akan berlangsung Floria Diraja Putrajaya. Kali ini apakah keistimewaan? Nak terangkan bersama dengan kami. Ya, insya-Allah kita Badan Putrajaya akan menganjurkan Festival Bunga dan Taman ni Floria Diraja Putrajaya pada 29 hingga 4 September selama 7 hari di Anjung Floria Presin 4 Putrajaya. Keistimewaannya kali ini adalah kita banyak menyerapkan elemen sambutan kemerdekaan. Okey, ialah sebab dia lalu tarikh 3 bulan. 31 tu. Jadi kita akan masukkan konsep-konsep telah untuk memberikan semangat patriotik itulah kepada pengunjung-pengunjung. Kita sambut mereka dengan sambutan kemerdekaan tu agar mereka lebih bersemangat sebelum dia masuk ke dalam kawasan-kawasan taman pameran yang ada. Jadi kita juga ada pertandingan orkid sebab kita bunga tema kita adalah bunga orkid. Tahun ini kita tahu ramai peminat orkid ni di Malaysia ni, ramai. Yang mereka sanggup kalau datang tu just nak menengok orkid tu saja. Dan kita akan menyajikan dalam 10,000 ni kuantiti orkid dan kita ada pertandingan orkid di mana pertandingan orkid ni akan kita libat dengan Persatuan Orkid lah, di mana mereka akan bawa pelbagai hybrid dan spesies orkid ni. Okey, jadi akan dipamerkan di situ. Mereka akan dikategorikan mengikut dan dinilai lah. Dinilai, Dia ada 55 kategori dan 165 hadiah yang dia akan dipertandingkan. Itu dia. Mereka yang minat orkid pasti akan berada di sana. Daripada pelosok seluruh negara. Mereka akan berada di sana, insya-Allah. Okey, katanya kali ini tema yang dipilih merupakan Hebat Floria. Mengapa pilih Hebat Floria untuk tema kali ini? Disebabkan kami bermula daripada 2007. Jadi tahun ni adalah tahun yang ke-12 kali. Selepas 2 tahun kita tangguhkan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi kita nak buat satu yang lebih hebat daripada yang sebelumnya. Setiap tahun, setiap kali penganjurannya pun kita memang cari apa kelainan atau perbezaan yang boleh kita tonjolkan untuk kita sajikan kepada peminat-peminat bunga ni kan, pengunjung-pengunjung ni. Jadi mereka akan merasa teruja untuk datang ke pesta bunga kita pada kali ini. Dan bukan saja pada waktu siang melihat lebih daripada 400,000 pokok-pokok bunga yang kita akan susun dalam taman dan juga gubahan bunga berwarna-warni, tapi juga pada sebelah malam kita ada kesan pencahayaan yang khas melempah-lempah lah, nampak macam konsep avatar kan. Jadi kita nak orang merasa seronoklah datang tu. Kalau siang tengok bunga, malam pun boleh tengok bunga tapi dengan limpahan cahaya berwarna-warni. Katanya glow in the dark garden. InsyaAllah. InsyaAllah kita dapat saksikan ramai-ramai kena hadir. Apakah lagi keistimewaan yang kita nantikan? Katanya ada macam-macam aktiviti. Betul. Aktiviti melibatkan seisi keluarga pun ada. Betul. Mungkin nak kongsikan juga bersama dengan kami. Kita ada program aktiviti macam gubahan bunga, macam ceramah, bagaimana untuk penjagaan orkid, aktiviti perkebunan, dan juga kita ada kawasan untuk kids fun zone di mana kita ada Pantai Floria, ada petting zoo, ada kawasan-kawasan di mana permainan untuk kanak-kanak. Jadi kita rasakan memang ibu bapa akan datanglah membawa anak-anak mereka. Pastinya. Untuk meluangkan masa dan bersantai dan boleh luang masa yang macam saya cakaplah 2 jam
memang tak cukup lah. Kalau nak spend masa kat sana, memang kita kena duduk santai dan menikmatinya, baru kita rasa seronok. Seawal jam berapa ianya dibuka untuk masyarakat kita nak datang? Pembukaannya adalah daripada pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Okey, sampai 10 malam. Jadi katanya kali ini tiket boleh beli secara online. Betul. Nak kongsikan juga cara dan juga berapa ringgit agaknya ya entrance untuk kali ini. Ini dia. Sambil-sambil tu nak kongsikan juga. Harga tiket kita memang tak beranjak daripada tahun 2018. Kita masih kekalkan RM15 untuk dewasa, RM5 untuk kanak-kanak 7 hingga 12, warga emas juga RM5. Di bawah 7 tahun dan OKU adalah percuma. Wah. Okey, dalam semua barang di Malaysia ni naik, ini harga yang tak naik ya. Harga tiket kita yang tak naik untuk anda pergi ke Floria di Raja Putrajaya. Ini dia. Kalau anda dapatkan gambaran jelas lah, peta secara keseluruhannya, besar juga kawasan ini. Kawasan besar, dalam 18 ke 20 ekar kita gunakan kawasan tu. Jadi disebabkan dia di luar, outdoor, jadi kita tak berapa risaulah dari segi orang ramai boleh berlega-lega, boleh maknanya tak perlu berkumpul lah di tempat yang sesak, rapat-rapat macam tu. Betul. Jadi bila akan merasa seronok lah, sebab kawasan tu pun di tepi tasik, di tepi air. Jadi akan merasa lebih suasana je lebih cantik dan lebih kan lagi satu selesa. Bila kita berada di luar ni, SOP pun kita tak khawatir jika ada berlaku kelonggaran SOP di situ kan. Yang penting pandai-pandai jaga diri. Jadi kalau mungkin nak kongsikan juga website ataupun di mana cara yang terbaik untuk mereka mendapatkan tiket secara online ni. Website dia adalah boleh juga kepada kita punya website ppj.gov.my dan juga kepada floria.putrajaya.my. Ya, itu dia boleh beli, dan juga kita harapkan mungkin yang terakhirnya Puan Haslinda nak ajak ni mereka di luar sana untuk sama-sama memeriahkan lagi Floria di Raja Putrajaya. Silakan. Harapan saya adalah untuk semua rakyat Malaysia lah ya, kita menjemput semua orang ramai untuk datang membawa keluarga dan juga rakan-rakan ke Floria di Raja Putrajaya. Bagi saya Floria di Raja Putrajaya ini adalah satu terapi. Satu terapi di mana dengan bunga-bunga dan suasana dan keadaan yang menggembirakan, menyeronokkan akan membuatkan kita rasa lebih seronok lah. Jangan lupa banyak gambar cantik kita boleh ambil kat sana, insyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Haslinda Khalid, Pengarah Perancangan dan Pembangunan Taman Jabatan Landscape dan Taman Perbadanan Putrajaya. Bersama dengan kita hari ini, jangan lupa tahu untuk datang 29 Ogos hingga 4 September. Boleh datang ramai-ramai di Putrajaya untuk anda dapatkan tiket secara online, floria.putrajaya.my. Baiklah, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini hanya di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih bersama kami di MHI. Anem dan Nas menemani anda di penghujung rancangan ini. Kita kongsikan apa yang sedang tertera di akhbar-akhbar utama kita. Ya, saya kira rata-rata ramailah yang tahu ya, muka hadapan cerita pasal apa yang masih lagi tak habis. Tapi sebelum kita kongsikan kebanyakan sisipan akhbar, kita kongsikan dahulu yang dari Cosmo dan juga Utusan Malaysia. Kali ini skamer upah penggodam. Ini cerita pasal skamer ni daripada dulu sampai sekarang kan. Tapi tak habis-habis. Semakin lama semakin banyak kelicikan mereka ataupun taktik mereka yang mereka boleh kita kongsikan juga bersama di sini. Rompak ratusan ribu ringgit wang pendeposit dalam akaun bank. Sekarang sindiket skamer kini dikesan mengupah pakar perisian teknologi ataupun IT atau pasukan penggodam tempatan untuk merompak ratusan ribu ringgit wang pendeposit dalam akaun bank mereka di negara ini. Kalau di Cosmo pula, kita cerita tentang 500,000 akaun kedai disekat. Maknanya mereka yang menawarkan sewa ataupun menggunakan akaun milik mereka sendiri, katanya dalam satu ejen tu ada 2,000 akaun yang boleh digunakan untuk scam orang. Jadi melakukan penipuan memindahkan dana dan sebagainya. Bercakap tentang pemindahan dana yang tak sepatutnya dibuat. Hati-hatilah ya, hati-hati. Jangan kongsikan maklumat kita. Jangan terpedaya dengan iklan-iklan di Facebook yang menawarkan ribuan ringgit. Sebab sekarang keadaan terdesak. Tepat sekali. Kan? Jangan dilupa untuk pantau orang-orang tua anda juga yang mungkin terkena scam-scam ini. Itu target utama mereka. Tepat sekali. Tapi yang tertera di berita harian Metro dan juga New Straits Times, masih berita tentang bekas
Perdana Menteri kita Najib Tun Razak yang menjalani hukuman 12 tahun penjara di atas kes penyelewengan 42 juta ringgit iaitu kes SRC, tapi ini merupakan titik permulaannya ya. Najib boleh memohon pengampunan diraja bila-bila masa sahaja. Inilah yang diwar-warkan dah 2 hari. Sebenarnya sebelum Najib ke penjara pun kita telah melihat berita mohon pengampunan ni di rangkaian-rangkaian media dan juga media-media sosial. Jadi di sini Datuk Seri Najib Razak boleh membuat petition kepada Yang di-Pertuan Agong dengan segera untuk mendapatkan pengampunan, meminda atau mengurangkan hukuman beliau. Dan sebenarnya kalau kita ke harian Metro, kalaulah pengampunan ni dijalankan, ada 4 lagi kes yang harus dihadapi Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu rasuah 1MDB 2.82 bilion, pecah amanah 1MDB 6.6 bilion, pindah laporan audit 1MDB dan juga pengubahan wang juta haram. Dan di sini, inilah yang berlaku di Malaysia. Jadi di luar negara juga kita nak tinjau beberapa berita. Kapal mewah karam di Itali, perlawanan Manchester United versus Liverpool dan juga serangan Syria dan juga gempa bumi berskala 6.9 di Bali, Indonesia. Rangkumannya saksikan. Gempa bumi berukuran 6.0 skala Richter melanda perairan pantai barat daya Pulau Sumatera, Indonesia pada 23 Ogos sekitar jam 9.30 malam. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat USGS, gempa bumi itu berlaku berdekatan dengan wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Orang ramai bergegas meninggalkan kediaman mereka bagi mendapatkan perlindungan. Bagaimanapun USGS menganggarkan terdapat sedikit kerosakan di Pulau Sumatera, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Pada 19 Ogos lalu, 14 orang awam terbunuh dan 30 yang lain cedera akibat serangan roket di sebuah pasar di Bandar Al-Bab, Aleppo, utara Syria. Pasukan pertahanan sivil Syria yang dikenali sebagai White Hamas melaporkan 5 kanak-kanak merupakan antara mangsa yang terbunuh dalam serangan bandar yang dikuasai oleh pejuang pembangkang. Kejadian itu berlaku beberapa hari selepas serangan udara yang membunuh tentera Syria dan pejuang Kurdish di Aleppo. Sebuah kapal layar mewah sepanjang lebih 39 meter karam di pantai selatan Itali selepas mengalami masalah ketika melakukan pelayaran. Kapal layar yang bernama Saga itu dibina di Monaco pada tahun 2007. Kapal itu juga dikatakan sedang berlayar dari Gallipoli ke Milazzo di Pulau Sisili. Semasa menyeberangi Teluk Squillace, kapal itu mengalami masalah menyebabkan kaptennya menghantar panggilan kecemasan pada lewat malam. 4 penumpang dan seorang anak kapal, kesemuanya berbangsa Itali, segera dibawa turun dari kapal layar terbabit dengan meninggalkan 4 anak kapal lain termasuk kapten ketika mereka cuba menyelamatkannya. Kapal layar tersebut tenggelam dengan cepat dan memaksa pasukan penyelamat berhenti untuk menundanya. Manchester United mempamerkan kebangkitan apabila melakar kemenangan pertama Liga Perdana Inggeris di bawah era Erik ten Hag dengan menundukkan musuh ketat Liverpool 2-1. Jadon Sancho menceriakan ribuan penonton di Old Trafford dengan meledakkan gol pembukaan pada minit ke-16 selepas menyudahkan hantaran Anthony Elanga. Pada minit ke-53, giliran Marcus Rashford menewaskan Alisson untuk meletakkan Red Devils mendahului 2-0. Liverpool akhirnya merapatkan jurang 9 minit sebelum masa tamat hasil tandukan daripada Mohamed Salah. Kemenangan pertama selepas kalah dalam 2 aksi pembukaan mengeluarkan United daripada dasar Liga untuk naik ke tangga ke-14 menerusi 3 mata penuh. Itulah dia rangkuman berita antarabangsa dan nampaknya berita terakhir, berita sukan tadi. Rakan tugas kita Hanif Miswan akan kembali. Baiklah dia tak bersiaran hari ini. Dia keluar dari gua. Manchester United dah menang gitu dan digantikan pula dengan penyokong Liverpool yang akan kembali masuk ke gua. Ya okey, itu dia. Kita nak ucapkan terima kasih pada anda semua yang bersama dengan kami. Esok jangan lupa soal wang, kepentingan dan kesan KDNK terhadap ekonomi negara. Itulah dia. Apakah kesan KDNK kepada negara dan bagaimana kita menggunakannya untuk melihat bagaimana keadaan Malaysia dari segi kewangan dan ekonomi. Kita saksikan esok pada hari Jumaat di MHI. Bye. Assalamualaikum. Jaga Selamat diri. Usia kita makin dewasa,
Berkali-kali kita diuji kasihnya bangsa